Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Saudara Syahriza selaku pengacara, yang dimuliakan semua Presiden dan warga kerja Global Ihsan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran di mana saja kita berada. Alhamdulillah pada malam ini, dia panggil kalau kita kat macam malam hari raya lah ni, sibuk, orang sibuk ni. Sibuk dengan nak pilih hari raya besok. Tapi majlis ilmu kita teruskan, kerana inilah yang kita akan jadikan bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, para pencinta ilmu di mana saja berada, yang bermusafir kita doakan supaya mereka sampai. Yang sedang berfikir-fikir nak undi apa esok, kita doakan supaya Allah Ta'ala berikan satu pilihan yang baik. Yang penting untuk negara kita, yang besar untuk agama kita, dan juga untuk keselesaan penghuni Alhamdulillah, kita teruskan. Halo Ustaz. Ya Datuk, kita dengar. Dengar, okey. Dengar, sambung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada malam yang sejarah ini, 18 hari bulan 11 2022, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Tafsir surah Ali Imran yang kita akan bincangkan pada kali ini, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, iaitu bermula ayat 64 sehingga ayat 68. Ayat 64 sehingga ayat 68 ini, iaitulah Allah Ta'ala seru kepada ahli kitab supaya mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, supaya mereka terus beriman kepada Allah, dan dibawanya beberapa hujah yang mantap untuk berdakwah kepada mereka, mengajak mereka supaya ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah yang ada tafsir Al-Quran, mana-mana tafsir, sama ada pimpinan Ar-Rahman ataupun lain-lain, boleh buka surah Ali Imran ayat 64 hingga 68 insya-Allah. Dan apa yang kami baca di sini, iaitu seperti yang tertera gambar di belakang tu, iaitulah Aisarut Tafasir. Aisarut Tafasir atau ringkasannya Al-Aisar. Al-Aisar makna tafsir yang mudah, tafsir yang ringkas, yang senang untuk dipelajari,
dan senang untuk dipahami insya-Allah. Mari kita baca satu ayat untuk ringkaskan masa. Kemudian kita baca satu ayat, kita pergi kepada penjelasan dia. Dia panggil kalimatul mufradat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada Nabi supaya kata kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Ahlul kitab ni maknanya Yahudi dengan Nasara. Bila sebut ahlul kitab, dua orang itulah tokoh dianya, Yahudi dengan Nasara. Kalau ada pun kitab sebelum daripada mereka, tapi ini yang masyhur, kitab yang besar yang dekat dengan kita. Dekat dengan kita, duduk di situ. Katakanlah, marilah berpegang pada suatu kalimah, yakni suatu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Maksudnya kita ambil satu perjanjian yang kita sepakati. Apa yang kita sepakati? Bahawa kita tidak menyembah kecuali Allah. Semua kitab kamu, kitab Taurah yang dipegang oleh Yahudi, kitab Injil yang dipegang oleh Nasara, semuanya mengajak kepada apa? Mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak kepada menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan tidak pula sebahagian kita menjadikan bahagian yang lain sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya jemputan ini satu jemputan yang besar, iaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita berjanji kita tidak akan sembah selain daripada Allah dan kita tidak akan melakukan syirik walaupun apa sesuatu pun. Jika mereka berpaling, mana jemputan ini tidak disambut, tidak ajakan ini tidak bersambut, kata orang, tidak dipanggil oleh mereka. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka apa yang kita kata, faqulu ishhadu bi anna muslimun. Katakan kepada Alkitab, saksikanlah bahawa kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Maksudnya kita sebagai seorang Muslim, bila kita bincang dengan orang-orang yang bukan Islam, non-Muslim, kita kena declare, nyatakan siapa kita. Tak boleh kita malu-malu. Kita ni kadang-kadang nak mengaku Islam pun malu. Sebab orang Islam lemah lah, macam-macam orang Islam, banyak negara-negara Islam ada yang mundur, ada yang tidak maju, macam-macam. Negara umat Islam di antara negara yang banyak berkelahi sama-sama dia, kita nak kata apa? Sebahagian negara lah. Kalau kita tengok dalam dunia hari ini, kita tak sepokahkan negara mana, maknanya sama ada kemunduran, kelemahan, ataupun dikatakan mereka ini dalam suasana yang begitu lemah. Allahul Musta'an. Baik. Jadi kita mengisytiharkan bahawa kita Muslimun, mana kita ni orang Islam. Jadi mana kita dengan prinsip kita sebagai seorang Muslim, kita mesti nyatakan siapa kita. Jangan sekali-kali takut ataupun malu untuk mengaku Islam. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada syarhul kalimat. Supaya kita ambil satu ayat kepada huraian makna ayat. Apa dia ahlul kitab? Tengok dalam kitab kita ni, dan kitab Aisyah dia kata ahlul kitab itu iaitulah Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasrani.
Kerana orang Yahudi mempunyai kitab Taurat dan orang Nasara mempunyai kitab Injil. Nah, dia ada dua ya. Nasara dengan kitab Taurat dia, Injil Nasara dengan Injil, Yahudi dengan Taurat. Itu kitab asal, kitab yang asli, yang ori yang duduk di situ. Yang mereka tukar, yang mereka kacau itu cerita lain. Yang pentingnya kita nak panggil orang ni orang yang ada kitab. Di tangan mereka ada kitab. Dan sebahagian daripada kitab itu masih lagi wujud di tangan pendeta-pendeta mereka. Kitab-kitab yang ori, yang asli ada di tangan. Yang mereka sembunyi itu bab lain. Ta'alau ila kalimatin sawa. Apa makna kalimatin sawa? Iaitu kalimah ketetapan yang sama, yang adil dan lurus. Yang dimaksudkan di sini adalah hendaknya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata, tiada sekutu baginya, dan janganlah sebahagian dari kita menjadikan yang lain sebagai Tuhan selain dari Allah. Maknanya kita buat satu ketetapan, satu kalimah yang adil, yang telus, yang disepakati bersama. Jadi kita ni kadang-kadang bila kita nak buat perjanjian dengan orang, kita kena ada kalimatin sawa. Makna dia setuju, kita setuju, baru boleh bincang. Ni kalau kita je setuju, dia tak setuju, mana boleh. Jadi persefahaman itu penting. Jadi kita nak ajak mereka, ahlul kitab, supaya kembali kepada fitrah. Kita ajak ahlul kitab supaya kembali kepada fitrah, iaitulah fitrah Islamiah, yang memang mereka Islam. Agama Yahudi, Nasara, semuanya Islam. Tapi penyelewengan yang dibuat itu yang merosakkan perjalanan hidup mereka. Sampai kepada peringkat arbaba. Yang ini kita akan berhenti lama di sini, panjang. Apa makna arbaba? Arbab jamak kepada perkataan Rabb. Pelajar-pelajar yang dah mula belajar bahasa Arab tu boleh tanda arbaban jamak kepada perkataan Arab. Rabbu arbab. Rabbu arbab. Yang artinya yang dipertuhankan dan ditaati taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini satu ketaatan yang cukup berbahaya. Tengok ada nota kaki 109 di bawah tu. Sebagaimana dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala pernah beritahu pada ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Maksudnya mereka memposisikan, menjadikan pendeta-pendeta, ulama-ulama dan rahib-rahib mereka itu pada kedudukan Tuhan. Jadi dianggap macam Tuhan dari sudut kuasa. Kuasa apa? Dalam hal menerima apa yang mereka haramkan dan yang mereka halalkan, di luar yang diharamkan dan dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, serta bersujud pada mereka. Jadi ini satu kes. Kita perlu kepada satu penjelasan kepada pelajar sekalian. Kita perlu kepada penjelasan. Apa yang kita nak jelaskan di sini para jemaah? Apa dia maksud arbabam min dunillah, yang kita kata Tuhan lain daripada Allah? Apa maksud ayat ini? Tengok dalam nota kaki kata. Mereka apabila ahlul kitab itu taat kepada pendeta-pendeta mereka dalam menghalal dan mengharamkan satu perkara. Dalam cerita ini ada satu kes. Seorang yang bernama Adi bin Hatim. Tuan-tuan tanda nama Adi bin Hatim. Ini dalam kitab sirah. Dia kata Adi bin Hatim, dia ni Nasrani, Kristian dia. Ja'a qadima Adiyu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adi mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Nasrani. Dianya Nasrani. Fasami'ahu yaqra, dia dengar Nabi kita baca ayat ni. Ayat ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka baca, mereka jadikan tuhan-tuhan pendeta-pendeta mereka Tuhan yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adi pun kata, faqultu, Adi kata, ya Muhammad, inna lasna na'buduhum. Kami tak sembah pendeta kami. Tak bagi sujud kepada dia.
Maka Nabi kata apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu? Bukankah pendeta kamu telah mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah, kamu pun ikut sama. Jadi bila pendeta kata haram, kita pun haram juga. Walaupun kita tahu benda itu halal. Mengikut kitab dalam kitab asalnya. Hilluna ma haramallah fatuhilluna. Mereka juga telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kamu pun ikut juga menghalalkan dia. Kata Adi, qultu bala. Oh, biarlah kalau macam tu, betul lah tu. Qala fatilka ibadatuhum. Maka Nabi mengatakan, itulah Adi yang dimaksudkan dengan ibadat mereka. Itulah yang dimaksudkan dengan ibadat mereka. Jadi Adi ni pada permulaan dia mari tu agak, orang Kelantan kata agak gedebes sikit. Gedebes sikit maknanya dia mari dengan gaya dia lah. Dia kata, Adi kata dalam Tirmizi, dia kata, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salib. Aku jumpa Nabi itu di tengkuk aku ada salib, ada salib, palang, lambang Kristian, min zahabin. Ohoi, kaya dia ni, salib dia dibuat daripada emas. Salib dia daripada emas. Faqala ya Adi, Nabi kata, Adi, itrah anka hadzal wasan. Campur berhala ni. Jadi campur berhala tu. Maknanya kita kata berhala ni setiap benda yang patung-patung, kan? Patung-patung, maka dia itu dianggap sebagai al-wasan. Wasan tu makna berhala, sama ada berhala dari sudut mari daripada emas ke, daripada tanah ke, daripada kayu ke batu. Yang pentingnya lambang penyembahan kepada syirik, maka itu dia panggil berhala. Maka Nabi kata campur ni berhala ni, aku tak nak tengok. Selepas dari itu Nabi pun baca ayat ini. Bila baca ayat ni, Adi terkejut. Dia kata, ya Muhammad, kami tak sembah pendeta-pendeta kami. Kenapa kamu kata sembah? Maka Nabi mengatakan bahawa menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun sebaliknya, menghalal benda haram, mengharamkan benda halal. Kalau pendeta-pendeta buat macam tu, kita ikut dia, bermakna mereka telah dijadikan arbabam min dunillah. Jadi kita sekarang ni pun berhati-hatilah. Tak boleh kita nak mengeluarkan hukum, kita kata benda ni haram dan halal, kecuali kita rujuk kepada kitab-kitab yang muktabar. Merujuk kepada Quran, rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kita boleh mengatakan dalam pandangan kami, ijtihad kami, setelah kembali pada dalil-dalil, bahawa benda ni harus, benda ni tak harus. Tak boleh suka-suka je. Kita duduk sengih rumah kita, orang tanya, Tok Syekh, ini halal ke tidak? Halal. Mana boleh halal haram dengan benda-benda yang sewenang-wenangnya? Tidak boleh. Sebab itu adalah satu perkara yang berbahaya, kerana dia panggil melanggar SOP Tuhan. Yang boleh halal haram benda ni iaitu Allah Azza wa Jalla saja, bukan kita yang boleh lakukan. Maka dengan itu para jemaah sekalian, kita fahamlah arbabam min dunillah, mana menjadikan pendeta-pendeta dalam perkara tahlil wa tahrim, dalam hukum hakam, ini juga dikira menjadikan dia Tuhan lain daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam ayat yang pertama lagi, fa in tawallau. Setelah kita ajak, kita jemput mereka datang, mereka tak mau juga. Apa jadi? Tengok ayat ni, fa in tawallau, jika mereka menolak untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla, faqulu syhadu. Isyhadu, ketahuilah dengan pengetahuan yang sejelas-jelasnya bahawa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yakni kita orang Islam, kita tidak akan langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Kamu nak ikut, nak bersama, silakan datang. Kalau kerah kepala tak mau, ikut. Itu ayat yang pertama. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada hujah yang kedua dalam jemputan kita kepada ahlul kitab. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih
afala ta'qilun. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang hal Nabi Ibrahim? Dia kata Ibrahim ni pengikut dia. Ibrahim tu Yahudi. Buat Nasara kata Ibrahim tu Nasara. Hei, senang buat-buatmu. Tak. Kita hari ni pun kadang-kadang kita declare orang itu ikut kita, ini ikut kita. Padahal tak ikut pun. Jadi itu perangai Yahudi dengan Nasara, suka declare, suka buat peristiharan benda yang tak betul. Jangan main. Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Nabi Ibrahim. Ingat, Nabi-Nabi Bani Israel itu mari daripada anak cucu Ibrahim. Mana pula Ibrahim jadi Yahudi? Kan mari daripada Bani Yaqub. Baru mari daripada. Kalau Bani Ismail jadi Arab. Jadi daripada Bani Yaqub. Ishak, Yaqub. Jadi situ mari daripada Bani Israel. Macam mana pula kamu? Macam kita hari ni ke? Kita ni sebuahkan benda yang kemudian kepada yang awal. Contohnya lah, ini cerita nakal je ni. Selingan. Ada orang kata, kita ni kena ikut mazhab Syafi'i. Betul lah. Maka pandangan negeri kita ikut Syafi'i. Lepas tu Nabi sendiri mazhab apa? Syafi'i juga ke? Ini dia panggil di antara benda yang lucu di kalangan kepahaman masyarakat kita. Boleh dia kata Nabi tu ikut mazhab Syafi'i. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ada ke cerita lagu tu? Nabi ikut Syafi'i juga. Kita kata subhanallah. Jadi Yahudi, dia declare Ibrahim tu Yahudi. Jadi Allah kata macam mana dia jadi Yahudi? Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dihi. Taurat dengan Injil turun kepada cucu cicit dia. Apalagi kalau Injil yang terakhir dah Nabi Isa alaihissalam. Maka Tuhan tanya dia, afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berfikir? Kamu tak ada akal molek ke? Tak waras ke pemikiran kamu? Pergi letak yang kemudian kepada awal. Kita kata jangan buat perangai seperti itu. Ini satu benda yang pelik yang berlaku kepada mereka. Baik, kita pergi kepada penjelasan kata. Tuhajuna, tengok ni. Ya lima tuhajuna. Lepas tu ayat ni bila dia banyak huruf, lima tuhajuna, maknanya kenapa kamu lawan sangat? Kuat sangat berhujah, itu makna tuhajuna. Kuat sangat berhujah tu kenapa? Tuhajun, kamu membantah dengan hujah-hujah yang batil yang kuat sangat tu kenapa hujah? Tengok nota di bawah. Dia kata bantah-bantahan, berbantah-bantah, berdialog, berdebat, berjidal dengan cara yang terbaik dan atas dasar ilmu yang benar merupakan hal yang terpuji. Mana kalau kita dialog, kita bantah dengan hujah-hujah kepada orang-orang yang sesat, orang yang menyeleweng, maka itu adalah hal yang terpuji dan tidak dilarang. Seperti dalam dialog berikut ini. Jadi berikut ini. Apa dia dialog orang ni? Jadi contohlah, dia panggil contoh berikut. Dia kata ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dia berjumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, isteri saya telah melahirkan anak laki-laki berkulit hitam. Dianya kulit macam kita lah, kita sawo matang ni, taklah hitam sangat kita ni. Tak, bini dia pun bukannya orang negro, hitam. Tiba-tiba anak dia hitam. Macam mana? Sudah. Jadi macam dia something lah. Macam dia bini aku ni buat benda tak baik dengan orang ke, dengan orang negro ke, apa ni, kenapa keluar anak hitam ni? Maka Nabi SAW buat satu analogi soalan balas dengan kefahaman masyarakat Badui. Nabi kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal laka min ibil? Saudara, awak ada unta? Qala na'am, ada, kenapa tak ada unta? Maka Nabi tanya dia, ma launuha? Untamu warna apa? Awak punya unta warna apa? Qala humur, warna merah. Hal fiha min awraq? Jadi ada tak yang dia punya mana keturunan itu warna lain-lain? Qala na'am. Jadi dia kata famin aina zalik? Kenapa warna tu tukar-tukar? Ada yang merah, ada yang ni. Qala la'alla irqan naza'hu. Mungkinlah keturunan dia tu ada yang berwarna sekian.
Maka Nabi kata la'alla arakan naz'ahu, boleh jadi keturunan dia tu ada yang kulit hitam. Jadi kita ni ada ni. Kita ni kadang-kadang kita tengok-tengok, mak ayah dia gelap. Tapi anak dia cerah. Bila kita siasat tengok, oh nenek dia tu dulu putih. Dia datang. Tak sebalik pun ada juga. Tak. Ayahnya cerah, anaknya gelap. Ada juga macam tu. Jadi kita tak boleh nak kata. Sebab itulah setengah kadang-kadang dalam adik-adik kita ni, kalau yang warna berdekatan kita tak pelik tengok. Tapi warna jauh sangat-sangat. Hak ni putih, yang ni gelap. Jadi Nabi buat satu analogi, itu dia panggil contoh dialog yang baik. Maka dialog yang baik tidak dilarang. Tapi masalah puak-puak ni, apa ni, tuhajjuna bil batil, dia berlawan dengan batil. Itu yang kita kata salah. Bi hujajin batilah, mari hujah batil. Orang kata Ibrahim, mari kamu dia apa, Yahudi juga, mana boleh. Tengok kalimah yang berikutnya, Yahudiyan wala Nasraniyan. Ya apa ni, tamatlah, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Ayat 11, maaf, 11 pun. Yang bahasa Arab ni tak apa jelas tulisan. Ayat 66. Ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Beginilah kamu, Allah Ta'ala tempelak buat Yahudi, beginilah kamu, hak antum. Beginilah kamu ini sewajarnya membantah tentang hal yang kamu ketahui. Sepatutnya benda yang kamu tahu, bolehlah kamu berbantah-bantah, bolehlah kita nak berdialog, nak berdebat. Maka kenapa kamu membantah tentang hal yang kamu tidak tahu? Ini benda tak tahu pun nak bantah juga. Ini masalah dia. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi Allah sebut di sini, Allah yang tahu, kamu tak tahu. Jadi dalam ayat ini dia tak ada mufradat. Yang pentingnya Allah Ta'ala tempelak puak-puak Yahudi sebab dia suka berbantah dalam perkara yang dia tak ada ilmu. Tak ada ilmu tapi nak kelahi juga, nak balas juga, kata orang. Ini masalah kita. Tak ada ilmu tapi nak kelahi. Ini problem besar. Kita hari ini pun suka sangat berbalah-balah, suka sangat berbantah dalam apa saja. Dalam perkara ilmu, kadang-kadang tak sempat ustaz cakap, dia dulu cakap. Mari musim-musim pemilihan ni, Allahu Akbar, ustaz sudah dibelakangi dan tidak ada harga lagi. Kalau kita cakap hujah gini-gini, ustaz minta maaf. Ini ijtihad saya. Dia berijtihad musim ni. Tuan-tuan kalau nak tunggu musim orang ijtihad, tunggulah 4 tahun, 5 tahun sekali. Akan keluarlah pencinta-pencinta ilmu yang banyak mengeluarkan ijtihad. Kalau setakat ustaz cakap, jangan sabar. Ustaz tidak layak untuk bercakap kerana ini ijtihad kami. Kita kata tak apalah kalau sudah ada ijtihad. Maknanya Allah Ta'ala larang daripada kita banyak bercakap benda yang kita tidak tahu. Sebab itu sehingga akan dikatakan di antara akhlak yang baik, Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik rahimahullah dikatakan pernah ditanya, orang bawa kepada dia 40 soalan. Orang bawa kepada Imam Malik berapa? 40 soalan. 40 soalan, dia jawab 4 soalan je, 36 soalan lagi tidak dijawab. Dijawab dengan wallahu a'lam. Kita kata subhanallah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, mujtahid mutlak yang menjadi rujukan ummah, menjawab wallahu a'lam kepada 30 masalah lebih. Kita hari ini boleh jadi kalau orang tanya 40 soalan, 3 soalan ya wallahu a'lam, itu pun tergagak-gagak nak jawab juga. Jangan. Jadi jangan perangai seperti Yahudi, menjawab semua, berbantah dalam semua perkara walaupun kita tidak tahu, kita tidak pakar dalam bidang, tapi kita tetap juga nak berlawan. Allahul musta'an. Baik. Oleh kerana dia mengatakan Yahudi itu, Ibrahim itu Yahudi, Nasara kata Nasara, Ibrahim itu Nasara, maka Allah nafi. Allah nyatakan siapa sebenarnya Ibrahim. Ayat 67.
Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Allah nafi. La Yahudi wala Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, hanifan, musliman, seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrikin, orang yang syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi para pelajar sini, dalam ayat 67 ni ada mufradat. Yang pertama Allah nafikan dia wala Yahudi wala Nasrani. Jelaslah. Yang kedua kana hanifan musliman. Ibrahim tu hanif. Apa makna hanif? Orang yang berpaling dari agama-agama yang batil. Itu makna hanifan, makna berpaling, dia tidak mengikut agama yang batil dan mengikuti agama yang benar, iaitulah agama Islam. Jadi Ibrahim bukan ikut Yahudi, bukan ikut Nasara, tapi dia agama tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah dipanggil kita ni umat Muhammad ni ikut apa yang telah dibawa oleh Ibrahim, millata abikum Ibrahim, agama datuk kamu Ibrahim. Kenapa kita tak ambil daripada Adam? Adam jauh sangat. Semua nabi-nabi, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullah. Sesungguhnya kami telah bangkit bagi setiap umat itu rasul, dakwah dianya an i'budullah, hendaklah kamu semua sembah Allah Azza wa Jalla. Cuma yang lebih dekat dengan kita, syariat dia lebih dekat dengan kita, iaitulah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu kalau kita tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Mekah, boleh katakan cerita di Mekah Ibrahim, Ismail, Hajar alaihimussalatu wassalam. Jadi tiga orang ni sangat dekat dengan kita, sangat dekat. Ibrahim, Ismail dan siapa? Hajar. Dekat. Baik. Itu agama yang batil, yang tidak baik. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang terakhir dalam perbincangan kita ini. Inna awlan nasi bi Ibrahim lallazina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Jadi orang yang ikut, yang beriman dengan dakwahnya Ibrahim, itulah orang yang paling dekat. Bukan Yahudi, bukan Nasara. Kalau mereka Bani Israel ikut tok dia, Ibrahim, jadilah dia. Dan Nabi ini, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Jadi dalam mufradat kata aulan nas, orang yang paling berhak atas hubungan dekat dengan Ibrahim dan berdedikasi kepadanya. Jadi orang panggil mualah, dedikasi. Mana mualah, yang ikut dia betul-betul, berwalak pada dia, adalah orang yang mengikut agama yang dibawa oleh Ibrahim. Bukan keturunan, tapi ikut agama. Kalau setakat keturunan, tak jadi apa. Keturunan bukan mengangkat darjat orang itu kecuali dia beriman. Barulah keturunan itu jadi naik taraf. Kalimah yang terakhir, wallahu waliyul mu'minin, Allah yang mengurus segala perkara kaum yang beriman dan yang menolong mereka. Jadi Allah Ta'ala tolong mereka. Tamatlah kita terjemahan dan memahami makna ayat. Sekarang ni kita pergi kepada huraian makna ayat secara umum. Tengok dalam tafsir kita. Dalam tafsir, susunan ayat ini, ayat mana? Ayat 64 hingga 68 ini masih berbicara untuk menolak dan membantah kebatilan kedua ahli kitab, Yahudi dengan Nasara. Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar berkata kepada mereka, kata kepada siapa? Kata kepada ahli kitab.
Yahudi dan Nasrani, marilah kalian angkatlah diri-diri kalian dari lembah kebatilan yang selama ini kamu terperosok dalamnya. Jadi kita ajak dia mari sini. Jangan duduk dalam lembah yang batil itu. Marilah kita sepakat dalam satu kalimah yang adil, yang telus di antara kita, iaitu hanya menyembah Allah Azza wa Jalla semata. Kita tidak mensyirikkan, menyekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah. Tak ada. Tidak boleh sebahagian dari kita menjadikan sebahagian lain sebagai Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, ingat ke tidak? Tadi cerita Arbabah bin Dullah, cerita Adi bin Hatim tadi. Jadi oleh kerana masa kita terhad, jadi kita cerita ringkas ya. Jadi Adi mari jumpa Nabi. Baik, tengok nota di bawah. Nota 111. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengirim surat kepada raja-raja Rom, Hercules masa tu, yang isinya berupa kandungan ayat ini. Ayat ni kita baca ni. Baginda menulis kepada Kaisar, Hercules, Herakla Arab kata. Isinya Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah untuk penguasa Rom. Salam sejahtera bagi orang-orang yang mengikut petunjuk kebenaran. Ini cara kalau kita nak tulis surat kepada orang kafir, kita kata salamun ala manittaba'al huda. Bukan salam atas dia, kepada orang yang ikut petunjuk. Selanjutnya, saya mengajak kamu dengan dakwah Islam, masuklah aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam Islam, maka kamu selamat. Dan Allah akan memberi kamu pahala 2 kali lipat. Maknanya pahala Nasara, pahala Islam. Tetapi jika kamu berpaling, maka kamulah yang akan menanggung dosa-dosa petani itu, rakyat-rakyat jelata yang ikutmu itu. Maka Nabi kita baca ayat ni. Ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawa'in. Wahai ahli kitab, berpeganglah kamu pada satu kalimah yang satu, yang tidak ada persisian antara kami dengan kamu, bahawa kita tidak menyembah kecuali Allah. Jadi ayat inilah. Hadis ini rawahu Muslim. Baik. Jadi kita menjadikan sehingga ia memaksakan ketaatan kepada dirinya dan orang lain, dan mengharuskan mereka bersujud patuh kepada dia. Jadi ada pendeta-pendeta ni dia benarkan pengikut dia sujud padanya sebagai bentuk pentakkultusan, maknanya mensucikan dan pengagungan mereka. Tengok ni. Tengok, iaitu dengan cara mereka mengharamkan kata orang awam sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan menghalal sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lalu kewajipan mereka taat dan mematuhi hal tersebut. Apa yang disebut oleh gereja, apa yang disebut oleh pendeta, jadilah tu. Kamu kena ikut. Tak boleh bantah, tak boleh tolak, tak boleh. Jika ahli kitab menolak ajakanmu itu dan mereka berpaling, maka katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, saksilah bahawa wahai orang yang berpaling itu dari kebenaran, bahawa kami adalah orang-orang yang berserah diri muslimin kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapan kaum beriman ini mengandungi erti sindiran, bahkan berterus terang bahawa selain mereka tidaklah berserah diri, tidak beragama selain daripada Allah. Jadi kalau kamu nak agama, ikut apa yang kami bawa ni. Kalau setakat duduk main mengaku saja tak boleh. Ya, mengaku saja tak jadi. Begitulah kandungan ayat 64 dan 65. Berikutnya Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar berkata kepada mereka yang berpaling, dari kebenaran, wahai ahli kitab, mengapa kamu saling berbantah-bantah dalam masalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan setiap kelompok kalian menganggap bahawa Ibrahim mengikut agama dia, padahal agama Yahudi baru ada sesudah turunnya kitab Taurat, dan agama Nasrani juga baru ada setelah turunnya Injil. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam hidup ratusan tahun sebelum turunnya kedua kitab tersebut. Mengapa kamu bercakap sesuatu yang tidak boleh diterima oleh logik akal yang sehat? Mana boleh orang dulu jadi ikut orang kemudian? Itu tidak boleh.
Baik ke? Allah tanya afala taqilun, mu ada akal ke? Mu ni ada akal ke, boleh berfikir ke tidak? Selanjutnya Allah Taala mencela sikap mereka. Dengarkan wahai orang-orang yang saling berbantahan. Kamu boleh saja berbantahan mengenai agama dan kitab kamu berdasarkan ilmu pengetahuan yang kamu miliki. Mana kalau ada ilmu, boleh cakap. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan mengenai sesuatu yang kamu tidak miliki ilmu pengetahuan tentangnya? Iaitulah tentang Nabi Ibrahim AS dan agamanya yang lurus, yang berdasar pada prinsip tauhid dan memurnikan pengibadatan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Padahal Allah Ta'ala lebih mengetahui kehidupan Nabi Ibrahim serta agamanya daripada kamu. Kerana itu, kamu tidak berhak berbicara sesuatu yang kamu tak ada ilmu. Jadi Allah Ta'ala cela orang yang tak ada ilmu, hidup cakap di luar bidang dia. Kemudian setelah Allah Ta'ala mencela mereka, Allah menolak anggapan keliru mereka dengan firman-Nya, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima, dia orang yang lurus dan orang Islam yang menyerah diri kepada Allah, bukan dia orang syirik. Setelah Allah Ta'ala baik, tengok bawah ada nota 113. Diriwayatkan bahawa Ibnu Abbas mengatakan para pemuka, makna ketua-ketua Yahudi mengatakan, demi Allah wahai Muhammad, kamu mengetahui bahawa kami adalah manusia yang paling berhak pada agama Nabi Ibrahim daripada kamu. Oh, seolah-olahnya begitu dia kata. Atau orang lain. Sebab Ibrahim dulu beragama Yahudi. Yang kamu lakukan saat ini hanyalah kerana iri hati pada kami, maka Allah Ta'ala turunkan ayat Quran ini. Mana ada Yahudi? Mu ni mengarut. Setelah Allah Ta'ala mencela dan menolak anggapan salah mereka yang membantah Rasulullah SAW dengan hujah bahawa Nabi Ibrahim dahulu beragama seperti agama mereka, maka selanjutnya Allah Ta'ala menegaskan tentang sebuah hakikat besar yang sepatutnya mereka ketahui dan mereka yakini, bahawa orang yang paling berhak ke atas hubungan dekat dengan Nabi, hubungan orang yang berhak ke atas Ibrahim, iaitu orang yang punya hubungan yang dekat dengannya dan berpegang kepada agamanya, adalah orang yang mengikuti beliau dalam beragama tauhid dan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla mengikut syariatnya. Dan Nabi Muhammad SAW yang mulia beserta orang-orang yang beriman yang mengikuti petunjuk yang dibawanya, dan Allah Ta'ala sebagai pelindung bagi orang yang beriman dan sebagai musuh bagi orang-orang kafir dan musyrik. Tamatlah huraian ayat para jemaah sekalian. Sekarang ini kita berpindah kepada hidayatul ayat, ataupun disebut dengan nama pelajaran faedah yang dapat kita ambil daripada ayat 64 hingga 68. Ada 5 faedah. Yang pertama, tidak akan baik kedudukan umat manusia kecuali jika mereka menjadikan prinsip kalimatan sawa, kalimah yang adil dan lurus, iaitu mereka hanya menyembah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan tidak berlaku sombong menguasai dari sebahagian mereka atas sebahagian lain atas dasar perundangan ataupun apa peranan. Maksudnya tak boleh kita buat undang-undang yang lain daripada undang-undang Allah. Habis hari ini kita dijajah oleh penjajah. Kita di sini oleh British, Belanda pergi ke Indonesia, Perancis pergi ke sebahagian negara Arab contohnya. Kita mengatakan apa boleh buat? Kalau mampu menjadi kewajipan kita umat Islam, mesti mengubah perlembagaan kepada perlembagaan Al-Quran. Tapi apa boleh buat? Negara kita sudah 60 tahun pun tak mampu. Waktu kita kuat dulu kita tak ubah, sekarang ni sudah bercelaru kita. Bercelaru. Bila mana ada kekuatan? Gabungan-gabungan, pakatan-pakatan yang ada tu, itulah yang sekidas kata ada. Pakatan pun tak berapa pakat mana juga tu. Dalam isu-isu tentang Islam, boleh tengoklah. Pakatan-pakatan yang ada dalam pakatan, nama pakatan itu, tapi dalam bab Islam mereka akan menentang. Kita mengatakan itulah yang patutnya kita umat Islam di negara kita ni kita sedar. Kan? Bukan senang. Kita nak hidup, nak laksanakan syariat dalam suasana yang ada sekarang. Yang kedua, sejarah sebagai satu dasar hujah bukti hukum dalam Islam, dan ia sangat diperlukan kerana Allah Ta'ala membantah hujah Ahlul Kitab yang menganggap Nabi Ibrahim dahulu beragama seperti mereka, lalu Allah membantah mereka bahawa kitab Taurat dan Injil diturunkan sesudah wafatnya Nabi Ibrahim,
mana mungkin dia beragama Yahudi dan Nasara. Jadi kita kena ingatlah hujjiyatut tarikh. Tulis itu. Hujjiyatut tarikh. Hujah berdasarkan sejarah. Dia panggil fakta sejarah. Tak mungkin orang kemudian orang dulu berikut orang kemudian. Mana boleh? Macam tadilah dah soalan orang kata sahabat Nabi itu Sayyidina Umar mazhab Syafi'i ke tidak? Ini cerita nakal punya soalan. Yang ketiga, celaan bagi orang yang berdebat, berdialog tanpa dasar ilmu pengetahuan mengenai apa yang diperdebatkan itu, padahal ia tidak ada hubungan dengan permasalahannya itu. Dia kira nak berkelahi, mana boleh. Tengok nota di bawah. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, sebab turun ayat ini berkenaan dengan Sayyidina Muaz bin Jabal dan Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu dan Ammar bin Yasir. Iaitu ketika mereka diajak oleh orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, Bani Quraizah dan Bani Qainuqa agar mereka masuk agama Yahudi. Akan tapi yang menjadi dasar hukum adalah sifat umum, teks dalil bukan sifat khusus. Dalam bahasa Arab dipanggil al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mana kalau kata sabab ni sebab apa ni Yahudi mari dakwah dia orang ni dan dia orang ni pun tak nak berlawan hujah, maka kita mengatakan itu sebab. Tapi umumnya begitu. Orang yang tidak ada hujah mantap jangan pergi. Kita sekarang ni kadang-kadang diasak oleh puak-puak Syiah contohnya. Nak ajak kita berdebat. Kita tak baca pun buku Syiah. Jangan pergi. Nanti kalah orang disebut kepada Ahlus Sunnah kalah. Ahlus Sunnah tewas. Jangan. Kita kena cari pakar-pakar yang dalam bidang, yang mahir dalam bidang ilmu tentang firak. Kita hantar dia yang pergi berhujah. Tak boleh kita bercakap terpaksa. Jadi rusak. Kalau kita kalah, jadi Islam kalah. Jangan salah. Ahlus Sunnah yang tewas. Yang keempat, agama Yahudi dan agama Nasrani bukanlah agama Allah yang sebenar, tetapi kedua agama tersebut hanyalah suatu rekaan yang telah dibuat oleh Ahlul Kitab selepas daripada nabi-nabi mereka. Maksudnya asalnya betul, tapi setelah dimodified maka jadi tak betul. Yang kelima, kita agama Islam kita ni pun banyak juga ni yang dirempuh masuk, dibawa masuk, diimport masuk ke dalam agama Islam yang tak ada pun daripada ajaran Nabi SAW. Ini juga berbahaya. Yang kelima, orang-orang yang beriman, sebahagian mereka merupakan penolong bagi yang lain, sekalipun negara mereka saling berjauhan. Sepatutnya begitulah, orang mukmin bersatu. Walaupun negara berbeza. Kita di Malaysia ni tuan-tuan, kalau umat Islam bersatu hati dalam satu perkara, dalam kita katalah dalam pentadbiran ni, boleh kita satukan. Boleh satukan, walaupun wadah berbeza. Banyak kebaikan yang boleh kita buat untuk kepentingan Islam. Nak tukar perlembagaan jadi Islam pun boleh. Tapi asyik duk berkelahi, nak buat apa? Masa pilihan raya sampai 5-6 grup, sama-sama kita duk balas itu buat apa? Jadi inilah kelemahan kita. Allah Ta'ala kata, jangan kamu berkelahi. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Bila kamu tanazuk, kamu berkelahi, maka hilanglah kekuatan kita, orang lain akan menguasai. Orang lain itu tak kira siapa dia lah. Masih lagi negara Malaysia, cuma ideologi, cara pembawakan itu berbeza. Wallahu a'lam, kita doa yang terbaik. Tengok, sepatutnya orang mukmin, orang beriman sepatutnya al-mu'minu ba'dhum awliya'u ba'dhin. Orang mukmin menjadi wali, penolong pada sebahagian lain, sekalipun negara-negara mereka saling berjauhan, dan Allah Ta'ala Maha Pelindung bagi orang yang beriman. Di antara usaha al-mu'minuna ba'duhum min ba'dhin, apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita di lokal ihsan. Baru ni kita sibuk, orang Yaman di Ma'rib minta bantuan kita nak bina hospital. Alhamdulillah, pihak lokal telah pun dapat mengumpulkan dana 2 juta lebih dan telah pun buat binaan. Laporan terkini kita dengar daripada Ustaz Reza, apa yang terkini tentang hospital di sana. Kemudian kita pergi bantu sana, bantu sini. Mari musim sejuk, kita tolong cari kain selimut untuk mereka. Kita mengatakan itu tandanya seorang mukmin itu mesti bersama dalam semua. Jauh negara ke dekat negara, kita kena satukan. Jadi Alhamdulillah, usaha-usaha yang baik ini yang dibuat oleh kita di sinilah, NGO lokal ini. NGO lain pula dia pergi tempat lain, kita kata ba'duhum min ba'dhin
awliya ba'din, masing-masing lengkap melengkapi. Jangan pula kata awak ni NGO sibuk pergi sini. Lah, saya pergi Yaman, awak pergi ke Palestin, orang ni pergi ke Syria, orang ni pergi Rohingya. Ada yang buat dalam negeri pun berbeza-beza. Ada yang di bandar, dia panggil street dakwah. Ada yang masuk ke kampung, ada yang masuk ke pedalaman. Jadi kita mengatakan semua kita ni biarlah bertugas untuk Islam, bukan Islam dijadikan khadam. InsyaAllah mudah-mudahan kita doa yang terbaik supaya Allah anugerahkan kepada kita kesatuan umat Islam, kekuatan umat Islam dapat dikembalikan setelah kita bercakaran buat beberapa ketika. Jadi setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Surah ayat 69 hingga 71. Subhanakallah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairat. Terima kasih kepada Datuk Dr. Abdul Basit atas pengisian sebentar tadi. Di ruang chat ini ada satu soalan, Datuk, kalau boleh kita baca. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz, soalan yang saya tentang penutup bacaan ketika setelah membaca Al-Quran. Adakah nas yang membenarkan membaca Sadaqallahul Azim? Okay, ada nas ataupun tidak? Maksudnya boleh baca ke? Kalau baca, macam mana syarat-syaratnya ke? Mungkin Datuk boleh huraikan untuk manfaat kita bersama. Terima kasih kepada saudara yang pertama yang bertanya tadi. Yang tidak ada nas yang orang panggil yang putuslah. Satu sunnah setiap kali lepas baca Quran kita baca Sadaqallahul Azim. Tidak ada. Cuma gaya Nabi SAW, Nabi kita ni kalau dia nak suruh orang berhenti baca Quran seperti Ibnu Mas'ud baca, Nabi kata hasbuka, cukuplah. Itu je yang ada. Tapi oleh kerana kita sudah biasa dengan kalimah Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Jadi ada juga ulama katakan bukan semua tempat yang kita boleh kata Sadaqallahul Azim. Jadi kalau benda-benda yang betul kita kata Sadaqallahul Azim. Mana benarlah apa yang Allah Taala sebut itu. Janji Allah Taala betul. Tapi ada perkara-perkara yang tidak sesuai kita sebut. Itu saya dah detailkan hari itu dalam tanya jawab nanti tentang masalah Sadaqallahul Azim tu. Cuma kita kata kalau kita kebiasaan kita baca Sadaqallah tu boleh baca lah. Cuma dalilnya tidak ada untuk menjadi penutup pada Quran. Yang adanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia kata bila nak suruh orang berhenti baca dia kata hasbuka. Wallahu alam.